Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya, dengan keupayaan yang datang daripada Dia, kita mampu untuk berjumpa sekali lagi dalam pertemuan yang seterusnya untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun surahnya ringkas, tetapi dia punya isinya padat. Itu antara yang ada dalam Al-Quran, yang ada juga pada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW apabila ditanya soalan, dia mampu jawab yang ringkas, tapi ada beberapa isi, point yang lain daripada yang diminta. Dan itu pertambahan, sisi tambah yang ada dalam Al-Quran, dan juga ada juga pada penyampai risalahnya yang ditarbiah langsung daripada Allah Subhanahu Taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, taib, tanpa kita melengahkan masa, kita masuk pada surah yang seterusnya hari ini. Cumanya kita ada sedikit pembetulan untuk minggu lepas, di mana kita menceritakan berkenaan dengan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua. Kita tak nak cerita sangkakala ketiga lah, sebab yang ketiga tu sangat minimal lah pandangannya. Yang paling kata rojih, yang paling tepat, yang paling ramai orang ulama mengatakan ialah berkenaan sangkakala pertama dan kedua lah. Sangkakala pertama itu adalah dibunyikan sangkakala itu, ditiup sangkakala itu oleh malaikat, maka kiamat akan berlaku lah, dan semua orang akan start melalui kiamat itu akan mati. Cumanya orang yang berada dalam kubur akan kekal dalam kubur lah, sama ada dia kafir atau bukan Islam. Sebab itu pandangan yang paling tepat lah. Sebabnya Allah tidak akan mengazab seorang tu lebih daripada sepatutnya. Dia akan ada nanti sama ada dalam kubur tu, dan kemudian dia. Dan bila dah mati tu, kerana ada dalam hadis ni mengatakan bahawa yang tinggal tu hanya orang yang paling jahat. Bukan saja kafir, paling jahat. Paling jahat di mana dikatakan dalam hadis yang sahih, di mana dia berzina pun secara terang-terangan. Berbaki ialah manusia yang paling jahat. Mereka menggauli wanita-wanita secara terang-terangan bagaikan keldai. Maka kepada mereka lah kiamat akan terjadi. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi tidak ada istilah lah dikeluarkan ketika berlaku. Yang keluar itu adalah ketika sangkakala yang kedua lah. Maaf atas kesilapan sedikit. Baik, tanpa kita melengah masa, terus kita masuk ke surah yang seterusnya, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ni, tuan-tuan, tema utama dia adalah kecaman terhadap mereka yang dilengahkan ataupun kita katakan dilalaikan dengan duniawi lah, dan kebanggaan ke atas sesuatu yang fana. Fana ni maknanya sesuatu yang tidak akan kekal lah. Dalam surah Al-Qari'ah yang lalu kita telah pun memperbincangkan, dihuraikan tentang hari kiamat dan bahawa manusia ni ada yang bahagia, ada yang tak bahagia, ada yang celaka lah. Jadi ayat terakhir berbicara tentang apa? Tentang seksa yang menanti kelompok yang celaka itu, kelompok yang mendapat kecelakaan itu. Jadi surah ini akan dihuraikan sebab kerana apa berlaku perkara tersebut. Adakah kerana harta itu ataupun kerana sifat yang berlumba-lumba, yang berlumba-lumba untuk mengumpulkan harta itu satu kesalahan atau tidak? InsyaAllah kita akan bincangkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau kita lihat pada terjemahan, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Tapi itu secara lalulah terus diterjemahkan dan terus ditafsirkan mengikut kefahaman penterjemah lah. Tetapi bila kita lihat ayat pertama ini, sebelum kita lihat dengan lebih lanjut, ayat pertama ini seolah-olah menyatakan bahawa manusia dikerja je kat dunia ni hanya kebanyakannya berkeinginan untuk mendapatkan banyak benda. Bukan sekadar nak harta, tapi dia nak banyak. Dia nak banyak. Perkataan nanti kita lihat nanti. Dia nak banyak apa? Dia nak banyak duit, dia nak banyak harta, kereta besar, rumah besar dan banyak-banyak lagi lah. Anak-anak yang ramai. Ini semua ini semua adalah idaman manusia lah. Walaupun sebenarnya benda perkara tersebut tidaklah menjadi musuh Islam pun. Bahkan Nabi pun kata, aku berbangga dengan dengan kaumku yang ramai.
Jadi bila kaum yang ramai bermaksud perlukan anak yang ramai lah, begitulah. Jadi apa yang sebenarnya yang berlaku dalam ayat 1 ni, apa yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sifat untuk bersaing dengan orang lain dan bangga kalau dia lebih daripada orang lain. Jadi apabila dia dapat sesuatu, dia merendah-rendahkan orang lain, seperti mana yang kita lihat dalam suratul Kahfi tu, di mana ada dua sahabat tu, salah satu sahabat tu dia merendah-rendahkan orang lain, merendahkan sahabat dia sebab harta dia lebih dan anak-anak dia lebih ramai dan pengikut dia lebih ramai. Sebab tu ada hadis kata dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum hadis, seandainya seorang anak Adam ini memiliki satu lembah emas, tentu dia inginkan dua lembah yang lain. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, yakni dia merasa puas selain tanah. Maksudnya apa yang dia makan di dunia ni, apa yang dia dapati, akhirnya nanti dia akan bertemu dengan tanah, dia akan rata dengan tanah. Itu setelah mati. Jadi Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah bagi tahu anak Adam ni kalau dia dapat satu lembah emas, penuh dengan emas pun habis dia tarahnya, dia pasti nak, Nabi tak kata satu, Nabi kata dua lembah yang lain. Yang itu semua perasaan itu tidak akan hilang sampailah dia bersatu kembali dengan tanah. Maknanya dia kembali ke kuburan dia. Seperti mana yang kita lihat nanti dalam ayat yang kedua. Jadi kita nak lihat sedikit kata al-hakum. Dan al-hakum tu, al-hakumut takasur. Jadi perkataan asal dia al-ha. Kum tu dia punya domer ni lah, kata ganti nama dia. Jadi al-ha ni asal perkataan laha yalha. Apa maksud dia? Maksud asal dia menyebutkan diri ataupun permainan dengan sesuatu sehingga mengabaikan sesuatu yang penting. Kita boleh kata laha ni satu permainan. Ada juga satu perkara yang kita sibukkan atas perkara yang tidak penting. Sekadar untuk memenuhi kepuasan diri sahajalah. Jadi kata at-takasur pula terambil daripada kata kasirah. Kasirah bermakna banyak. Kasir itu banyak. Jadi al-hakumut takasur maksud adanya dua pihak atau lebih pihak yang bersaing. Kesemua mereka berusaha berlumba-lumba, apa kerja dia, memperbanyakkan harta, masing-masing berbangga dengan apa yang dimiliki. Itu al-hakumut takasur. Allah tak cela perbuatan mengumpul harta tu. Sebab harta ni kita ada apa tu, keperluan, kita ada kehendak. Tapi kehendak tu tidak ada masalah. Boleh, kita boleh kehendak, cuma ada bahagian-bahagian orang lain. Tapi masalahnya apa yang berlaku dalam yang Allah tegur ini adalah perbuatan bukan sekadar mengumpulkan harta, tetapi tidak kira halal dan haram, dan saling berlumba-lumba asalkan boleh membangga diri bahawa aku lebih daripada orang lain. Itu masalah yang hendak diutarakan dalam surah At-Takasur ni. Jadi kalau kita lihat sikap berbangga atau berbangga-banggahan dengan harta, dengan anak ni, bangga dengan jumlah yang banyak, dia tenggelam dalam kenikmatan dia, serta apa dia berusaha memperoleh sebanyak-banyaknya sehingga apa? Sehingga menyebabkan dia lalai daripada Allah SWT. Itu dia key point dia. Key point dia, kata kunci dia adalah menyebabkan dia lalai daripada Allah SWT. Dia lalai daripada beramal untuk hari akhirat. Rujukan dia tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Kahf ni, di mana dia pun kata mungkin kebun aku ni tidak akan musnah pun selama-lamanya. Dan aku pun tak akan diazab oleh Allah SWT kalau aku diazab pun sebentar sahaja. Itu antara angan-angan yang diletak, walaupun dia ada knowledge tentang bahawa akan adanya kematian, tetapi harta itu menyebabkan dia jadi lalai, dia lupa seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Sebenarnya manusia tahu dia akan mati. Tetapi dengan adanya harta, dengan adanya anak-anak, maka dia punya legasi itu akan disambung. Itu kata hidup. Hidup selama-lamanya. Adakah Islam melarang perkara tersebut? Tidak. Nabi Allah Ibrahim AS sendiri berdoa supaya akan ada nama dia menjadi sebutan sehingga ke akhir zaman. Bahkan kita sendiri menyebut nama Nabi Ibrahim ni dalam solat kita, dalam tahiyat kita. Jadi apa sebenarnya yang tak boleh disebut tu, jangan kita disebut atas perkara untuk membangga diri kita, ataupun kita disebut atas perkara yang bukan yang datang daripada Allah SWT. Kita dicela ataupun kita diceritakan tentang kehebatan. Oh, jahat betul dia ni, grebel sungguh masa dia hidup dulu. Dia ni ambil harta orang tak kira, dia balon apa asal apa dia boleh buat, hebat sungguh dia. Jadi perkara-perkara itu yang kita tidak mahu disebut begitu. Jadi sebab tu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, mafhum yang bermaksud, wahai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah tak kata janganlah kamu mencari harta, janganlah kamu beranak pinak. Tidak, Allah tidak kata begitu. Allah kata janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Bahkan ada ayat dalam surah yang lain pun Allah kata
bahkan dunia ini sebenarnya ada bahagian dia. Maksudnya perlu diambil bahagian-bahagian dia. Islam tidak akan lengkap tanpa adanya bahagian dunia. Sebab kalau kita nak secara teorinya ada agama yang konsentrate pada akhirat sahaja. Sudah ada agama itu secara teorinya, tak boleh kahwin, tak boleh apa begitu dan begini. Tak boleh ada harta, semua sekadar makan untuk hidup sahaja. Ada agama yang bawa fahaman begitu. Islam tidak begitu. Islam melevelkan, berseimbangkan antara dunia dan akhirat. Bahkan apa saja yang kita buat di dunia itu sebenarnya adalah jambatan kita ke akhirat. Dia jangan sampai kita melalaikan daripada Allah SWT. Sebab tu dalam ayat lain sebenarnya kita kata apa? Allah sebut harta itu sebagai apa? Khair. Sebagai kebaikan. Tetapi kebaikan itu perlu digunakan untuk kebaikan lah. Kebaikan apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau tidak, dia akan bertukar menjadi sesuatu yang tidak baik. Asalnya adalah al-khair. Allah tak sebut mal. Allah tak sebut harta. Allah sebut al-khair. Apa sahaja yang boleh membawa kita sebagai jabatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mana kita tahu kebanyakan daripada ada amal ibadah dalam agama kita memerlukan kepada duit pun, memerlukan pada harta pun, zakat, korban yang kita sekarang nak, tak lama lagi kita nak raya haji. Jadi haji semua memerlukan duit. Bahkan nak memberi nafkah kepada anak-anak dan isteri juga memerlukan duit, memerlukan harta. Bahkan satu kewajipan untuk seorang suami itu memberi kita kata lupalah, ya Allah, memberi untuk nafkah untuk anak-anak dia lah, nafkah untuk isteri dia. Jadi itu perkara yang sangat penting lah. Tapi tanpa perkara tersebut, kalau kita tak bekerja, tak cari harta, macam mana kita nak beri nafkah kepada anak-anak? Jadi Islam tidak menolak perkara tersebut, cuma jangan sampai melalaikan kita daripada Allah SWT. Baik, terus pada ayat 2, hatta, sampai bila perkara ni berlaku? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir bermakna hatta ni sehingga zurtumul maqabir. Sehingga dia apa? Sehingga kamu sampai ke dalam kubur, atau bahasa tepat Allah kata zurtu. Sehingga kamu menziarahi makam-makam perkuburan. Jadi kata Allah SWT, persaingan ini tidak akan berhenti sampai bila? Sampai kamu menziarahi kubur-kuburan. Bermaksud apa? Sampai kamu mati. Jadi yang menariknya, Allah tak guna perkataan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Allah kata dalam ayat ini, Allah kata guna perkataan zurtum yang akar kata dia, root word dia daripada apa? Ziarah. Ziarah ni maksudnya berkunjung. Digunakan untuk, kalau kata berkunjung ni kita tak menetap lah. Kita cuma datang sekejap dalam masa yang singkat, kemudian kita pulang. Itu sahaja. Demikian jugalah berada di kubur ni sebenarnya hanyalah sementara sahaja. Perkataan di situ juga menunjukkan bahawa kita singgah sekejap je kat kubur ni. Jadi sementara nak tunggu kiamat, kemudian barulah kembali bertemu dengan Allah SWT. Bila ditiup sangkakala yang kedua tu, barulah kita keluar. Semua akan keluar kembali pergi kepada menuju ke padang mahsyar. Jadi menarik. Mengapa digunakan perkataan ziarah? Sebab manusia suka pergi ziarah. Itu manusia nak pergi jumpa saudara mara dia, bangga dengan saudara mara dia. Manusia nak pergi berjalan ke tempat-tempat yang hebat. Manusia nak pergi jumpa kawan-kawan baik dia, kawan-kawan yang rapat dengan dia. Jadi walaupun sebenarnya ziarah tu juga kalau kita ikutkan sinonim juga dengan perkataan di mana untuk menziarahi orang yang sakit. Tetapi jarang-jarang kita lupa perkataan ziarah tu sebenarnya ada berkena-mena dengan orang sakit. Bila orang sakit maksudnya ada kena-mena dengan kematian. Perkataan ziarah itu sendiri sepatutnya mengingatkan kita dengan kematian. Sebab kita jarang kita lihat, tak ada orang kata sekolah nak buat ziarah kubur kan. Kalau tadika saya tengok, ingat tahun lepas anak saya tadika kat mana? Korea, ke SCC dia main. Kena ada duit, padahal pergi kubur free je. Tapi tak ada orang nak pergi. Sebab apa? Tak menarik. Menyebabkan budak-budak takut, budak-budak pun pelik kenapa kita kena pergi kubur pula. Tapi ini hakikat dia. Hakikatnya Allah menggunakan perkataan apa? Ziarah itu untuk mengingatkan kita tentang bahawa kita sepatutnya sudah di samping kita berziarah ke tempat-tempat yang lain, itu juga dituntut dalam agama. Lihat kepada keindahan alam, lihat kepada tempat-tempat yang lain supaya membuka hati kita, minda kita untuk melihat kebesaran Allah. Tetapi di samping kita melihat juga, berziarah juga kepada kubur untuk supaya apa? Supaya kita melihat kepada kematian. Dan perkataan zurtum itu juga untuk mengingatkan kita kepada kematian. Sebab tu kata dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda mafhum hadis, orang yang cerdik, yakni orang yang berakal adalah orang yang mempersiapkan diri dia dan beramal untuk hari setelah kematian.
Sedangkan orang yang lemah dan orang yang jiwanya mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah SWT. Apa maksud angan-angan? Sampai aku tua nanti aku taubat lah. Tak apa, aku boleh, bila aku buat kejahatan, kan ada hadis Nabi, susulilah kejahatan dengan kebaikan. Dan dah laburkan kepada, minta maaf, tempat ke Arak ke tempat-tempat perjudian ke, kita pergilah umrah sikit, settle lah apa yang haram tu. Jadi dia ada pemikiran yang macam tu. Jadi itulah sebenarnya yang Allah nak bagi tahu, janganlah kamu ni disebuk-sebukkan dengan nak memperbanyak-banyakkan apa yang kamu suka ni, apa dia, sampailah kamu akhirnya menziarahi perkuburan. Maksudnya bila orang masuk kubur ni, dia tak masuk seorang-seorang, dia akan masuk ramai-ramai. Tapi Allah bagi guna perkataan ziarah ini supaya manusia ingatlah, sebelum kamu betul-betul ziarah, menziarahi kubur kamu sendiri, eloklah kamu menziarahi perkuburan yang lain, yakni mengingat kematian. Sebab apa? Kematian ini tidak mengenal usia. Siapa-siapa pun boleh pergi dulu. Dia bukan kira macam 20, 30, 60. Itu semua bonus sahaja. Umat rata-rata umat Nabi Muhammad ni 60 lebih, sampai yang lebih tu alhamdulillah, untuk dia memperbanyakkan lagi kebaikan. Bahkan umur 40 pun kalau ikut dalam Al-Quran dah masa yang kata kena berhati-hatilah. Sebab apa? Kalau tak berubah, susahlah nak berubah. Bukan tak boleh berubah. Tapi umur 40 tu sepatutnya lebih tenang dan lebih matang lah. Itulah sepatutnya yang dia ada dalam Al-Quran. Kita tahu Nabi kita pun dia dapat wahyu pun ketika umur 40 tahun. So manusia nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu bahawa kehidupan manusia ni sebenarnya sangatlah tingkat sahaja. So Allah kata apa? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ayat 3 dengan ayat 4. Allah kata kalla. Kalla ni maksudnya, kalau la ni tidaklah, jangan. Bila kata kalla ni, tidak sekali-kali tidaklah. Maksudnya penegasan. Jangan sekali-kali jangan. Maksudnya betul-betul mamnu, jangan. Maknanya jangan buat langsung lah. Kata la ni dah kata jangan dah. Bila kata kalla ni betul-betul Allah menegaskan sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tak tahu. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kata Allah, saufa ta'lamun, kamu akan mengetahuinya. So Allah ulang 2 kali supaya apa? Supaya manusia ini beringat, menunjukkan bahawa perkara itu sangat penting. Allah kata janganlah kamu buat begitu. 2 kali Allah ulang supaya manusia ingat, supaya manusia faham, dan supaya manusia sedar bahawa kehidupan ini hanya sementara saja. Sebenarnya Allah kata kelak kamu akan ketahui. Allah dah kata jangan, kamu akan ketahui. Kamu akan ketahui. Jadi kita lihat, kita perhatikan pada perkataan ta'lamun tu, asal root dia alama, ilmu. Kita kata ilmu. Maknanya kamu akan ketahui. Dengan ilmu kamu akan ketahui. Okey. Adakah kamu akan ketahui nanti atau adakah kamu akan ketahui sekarang? Kita lihat dalam ayat yang seterusnya, kata Allah kalla, kemudian sekali lagi Allah ulang, 3 kali dah sebenarnya Allah ulang, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, Allah kata jangan sekali-kali, law ta'lamuna, andailah kamu mengetahui dengan apa? Ilmal yakin, dengan ilmu yang membawa kamu kepada keyakinan. Tadi Allah kata nanti kamu akan tahu, tapi Allah kata sebenarnya kamu boleh tahu dengan apa? Kamu boleh tahu dengan ilmu. Itu Allah bagi tahu. Jadi kita akan lihat nanti tingkat pengetahuan nanti kita akan lihat nanti. Jadi Allah kata jangan. Andainya kalaulah kamu ketahui perkara ini dengan yakin. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang akhirat ni sebenarnya asalnya bukanlah melalui penglihatan, bukanlah melalui pendengaran, tetapi melalui apa? Melalui ilmu. Melalui pengetahuan. Itu yang Allah nak tekankan. Walaupun kalian tak lihat, walaupun Allah yang kamu sembah ini ghaib, tetapi kamu sebenarnya ada ilmu pengetahuan yang boleh membuatkan jiwa kamu yang sihat, hati kamu yang sihat, merasainya. Jadi pengetahuan kita tentang akhirat ni sebenarnya adalah berdasarkan ilmu. Saya tak pernah lihat akhirat. Kalau saya pernah lihat pun alam roh, tapi saya tak ingat. Saya berada dalam perut mak saya pun tak ingat. Jadi tetapi untuk orang beriman, sebenarnya kata Allah, cukuplah ilmu ini mendatangkan keyakinan. Ilmu yakin. Awal ilmu kata ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu dia. Macam nak belajar ilmu tasawuf hari ni. Tapi itulah hakikat dalam Quran pun ada. Dia ambil daripada sini. Jadi dia ada apa? Ilmu ni sepatutnya mendatangkan keyakinan. Kerana yang memberi tahu tentang ilmu itu seorang yang boleh, sesuatu zat yang boleh dipercayai. Asalnya siapa yang memberitahu ilmu ini? Allah. Zat yang paling agung. Kemudian siapa yang membawanya? Jibril. Dalam Quran kata Jibril Al-Amin, yang dipercayai.
Siapa pula yang membawanya? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga digelar oleh orang ramai, orang yang mereka yang kemudian menentang dia pun panggil asalnya Al-Amin, orang yang dipercayai. Jadi yang menyampaikan ini adalah orang yang dipercayai. Itu asas dia. Contoh mudah, kita sebenarnya hakikatnya kita sendiri tak pernah lihat rakaman kita dilahirkan oleh ibu kita. Ada tuan-tuan pernah lihat dia yang merakam. Jadi tak ada rakaman. Tak ada rakaman, bahkan memori pun tak ada. Kita pernah duduk dalam rahim ibu kita, tidak ada memori, tidak ada rakaman yang menunjukkan, yang membuktikan kita dilahirkan oleh ibu kita. Bahkan kita sendiri tak pernah cek DNA pun. Kita tak pernah cek pun. Jadi tak pernah buat pun. Kebanyakan kita tak pernah buat mungkin. Yang ada cuma apa, surat beranak, pengakuan daripada hospital lah, dan juga daripada Jabatan Pendaftaran. Jadi kenapa kita percaya, macam mana kita yakin yang itu mak kita? Sebab apa kita percayalah. Takkanlah hospital dengan Jabatan Pendaftaran apa semua nak berpakat nak tipu. Kau ni bukan anak aku. Apatah lagi kita terikat dengan hukum-hukum fiqah yang menyebabkan kalau tidak ada hukum-hukum berkenaan dengan harta semua. Jadi apa yang ada pada kita adalah keyakinan, ilmu yang mengatakan bahawa ilmu yang membawa kepada bukti lah, bukan ilmu yang sekadar cakap-cakap kosong. Kita lihat pun muka boleh lebih kurang, hidung boleh lebih kurang, perangai boleh lebih kurang macam tu semua. Jadi kita lihat, oh betul lah ni mak aku lah. Ni mak aku. Jadi kita percaya. Kalau kita percaya kepada orang yang melahirkan kita, kenapa kita tak percaya kepada suatu zat yang menjadikan kita? Sedangkan dua-dua kalau ikutkan tak dapat bukti yang terang menderang begitu. Cumanya bukti yang terang menderang itu hanya akan dapat dilihat oleh orang yang membuka hati dia. Jadi itu asas dia. Jadi asalnya ilmu yakin itu sebenarnya telah pun boleh membawakan kepada keyakinan. Cukup orang beriman tak perlu lihat bukti pun. Dia sebenarnya asasnya dia percaya apa saja yang Allah katakan. Tetapi kalau lihat bukti itu akan mendatangkan lebih keyakinan dan lebih ketenangan. Seperti mana yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim nak tengok bukti. Nak tengok live depan dia. Macam mana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Pernah Allah tanya kepada, adakah kamu tidak percaya? Masih belum percaya ke wahai Ibrahim? Bahkan aku percaya. Tetapi aku nak tenangkan hati aku. Kenapa Nabi Ibrahim perlukan perkara tersebut? Sebab kita jangan lupa, dia adalah Rasul, dia Nabi. Dia perlukan kepada keyakinan supaya dia boleh cerita kat orang. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, kau Muhammad, engkau dulu kena percaya. Kalau dia tak percaya, macam dia nak sampaikan? Jadi orang yang menyampaikan, dia perlu percaya. Tetapi tanpa bukti pun dia tetap akan percaya. Kita lihat kepada Musa AS, dia nak lihat kepada Allah. Allah tajalla, Allah menunjukkan kekuasaan dia ke atas gunung, ke atas bukit. Maka runtuhlah habis bukit dan gunung tersebut. Kemudian Musa pun bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah SWT. Walaupun dia tak dapat lihat wajah Allah, tetapi dia tetap beriman kepada Allah. Itu ilman yakin. Tak mana kamu dapat bukti atau kamu tidak dapat bukti, tetapi kamu tetap beriman kepada Allah SWT kerana ilmu tersebut telah cukup membawa kepada keyakinan. Wallahu a'lam. Jadi kemudian kita lihat kepada ayat 6. Allah kata la tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian Allah kata, kemudian selepas kita ada ilmu, Allah kata nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Itu dia. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya, ayat 7, dengan mata kepala kamu sendiri. Sebab tu perkataan apa yang digunakan? La tarawun. Tara. Tara ni maksudnya apa? Kamu melihat. Kamu melihat. La tarawunnal jahim. Kamu semua akan melihat. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kamu akan lihat dengan apa? Kamu akan lihat dengan mata kamu sendiri. Yang itu Allah bagi tahu. Tadi ada ilmal yakin, keyakinan yang datang dengan ilmu. Kemudian keyakinan itu ditambah lagi dengan apa? Ditambah dengan melihat kepada bukti-bukti yang nyata. Dapat betul lihat di depan mata apa neraka yang sebelum ini Allah ceritakan kepada kita. So itu tahap dia. Tahap pertama, ilmal yakin, ilmu yang mendatang kepada keyakinan. Kedua adalah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Itu yang Allah katakan ajar kepada kita. Asal kalimah al-jahim, kalau kita lihat kepada root word dia, kata akar dia ada jim, ada ha, ada mim, jahama. Yang bermaksud renungan mata. Kalimah ini juga merujuk kepada renungan singa. Singa yang hendak menerkam mangsanya. Itu Allah guna perkataan jahama tu, asalnya adalah singa yang sedang melihat pada mangsa dengan rasa lapar, dengan rasa hendak menerkam itu. Jadi itulah neraka. Neraka itu akan melihat mangsa dia seperti mana hendak menerkam.
seolah-olah bersedia nak terkam dalam keadaan yang marah, dalam keadaan bila-bila masa sahaja. Kalau kita lihat dalam surah lain ada cerita bahawa neraka ini menggelegak dalam keadaan yang marah. Hadis pun juga menjelaskan perkara tersebut. Jadi dalam ayat kata kamu pasti akan lihat, sama ada kamu beriman atau tidak, kamu pasti akan lihat neraka jahim. Ini yang menyebabkan dalam ayat lain juga ini menyebabkan ada ulama mengatakan bahawa orang Islam juga akan masuk ke neraka ke macam mana? Ada yang kata akan masuk ke neraka sekejap tapi neraka tu disejukkan apa, tapi pasti akan lihat neraka. Tetapi ada ayat lain yang mengatakan bahawa dan tak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangkan neraka itu, akan datang kepada neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Kemudian kata Allah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surah Maryam ayat 71 hingga 72. Jadi ini menyebabkan ada ulama yang mengatakan bahawa even orang Islam pun akan rasa neraka tu. Jadi bagaimana kalau ini sangat mengerikan. Mana kita akan merasai neraka tu walaupun sekejap. Kemudian ada hadis-hadis dan ada ayat lain yang mengatakan bahawa semua orang akan melalui titian sirat. Di mana dibentangkan titian sirat itu di atas neraka itu. Itu yang sampai akan terjatuh tu dia akan jatuh ke dalam neraka. Maksudnya semua orang akan lihat. Allah tak kata kamu akan rasa. Kamu akan lihat. Dengan lihat pun kita boleh merasa. Kita lihat bersamamu, kita lihat je. Tapi kita dapat merasai kesedihan. Kadang-kadang orang tengok cerita Hindustan cukuplah. Boleh menangis-nangis. Merasai kesedihan hero dan heroin tersebut. Itu rasa. Sebab apa? Sebab tu Allah kata, Allah minta Nabi ajar kita Rabbana hablana min azwajina wa min zuriyatina qurrata a'yun. Qurra ayun ni maksudnya apa? Ketenangan pada mata. Kita lihat kita rasa sejuk hati. Yang itu. Daripada mata pun kita lihat orang tu sedih ke, orang tu gembira ke, kan? Yang itu Allah ajar kita perkara tersebut. Jadi apabila kita lihat neraka, semua orang akan lihat, semua akan melalui titian sirat. Tidak ada pengecualian. Pada Nabi juga akan lalu. Cuma sama ada cepat ke lambat ke, sama ada kata jatuh ke bawah, itu semua tergantung kepada kasih sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata nanti Allah akan selamatkan, maksudnya akan selamatkan daripada titian sirat tu, menyebabkan orang akan berjaya menyeberang dengan selamat orang yang ada iman. Jadi dan tentu sahaja ayat ini juga khusus untuk orang-orang yang lalai lah, orang yang betul-betul akan merasai azab Allah SWT, azab neraka tu, siapa yang terjatuh ke dalam neraka tersebut. Jadi kita revise balik, kita ada 3 peringkat keyakinan sebenarnya. Ada ilmu yakin, ilmal yakin, iaitu keyakinan yang datang dengan ilmu. Ada ainul yakin, keyakinan yang datang dengan penglihatan. Ada hakul yakin. Yang ini tidak nyatakan surah ini, ada dalam surah lain. Hakul yakin, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Kita betul-betul nak lihat itu telah mendatangkan keyakinan. Kalau kita lihat dalam YouTube ke dalam Facebook ke, kadang-kadang apa yang kita lihat tu belum mendatangkan keyakinan lagi. Tetapi apabila kita lihat betul-betul live depan kita keluar tu daripada rumah kita pergi ke tempat tersebut, barulah kita katakan sebagai hakul yakin bahawa selama ini ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dan dekat mata yang kita lihat akan mendatangkan apa keyakinan yang nyata, yang solid dah. Sebab tu dalam Quran kata wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dia wa'budu dan sembahlah Tuhanmu. Perhambakanlah diri kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Apa maksud ya'tiyakal yakin? Keyakinan itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai apa? Sebagai kematian. Sebagai akhirat. Sebagai kematian lah especially. Sebab apa? Semua orang yakin, tahu dengan ilmu bahawa dia akan mati. Dia lihat pengalaman orang lain pun, nenek dia, mak dia meninggal. Jadi dia akan lihat, dia akan yakin. Sebab tu ada orang kata, kamu beribadahlah sampai kamu rasa yakin. Aku tak payah sembahyang dah. Tak, yakin di sini bukan yakin yang itu. Yakin di sini yakin bahawa akan mati dan yakin akan dibangkitkan kembali bertemu dengan Allah SWT. Bermakna, bermaksud selagi mana hidup, selagi itulah kita menghambakan diri kepada Allah. Tak ada istilah berehat. Tak ada istilah berhenti daripada rahmat Allah SWT. Nabi sendiri sakit pun sampai matilah dia pergi ke masjid tu. Kalau orang usung-usunglah dia. Kalau sembahyang di rumah lah. Tetapi tidak ada lah orang kata orang yang paling mencapai peringkat tertinggi melainkan Rasulullah SAW. Tetaplah dia beribadah sampailah dia ke akhir hayat. Dalam kondisi dia sihat, dalam kondisi sakit, tetap dia beribadah kepada Allah SWT.
dalam sesuai dengan kondisi kita lah. Kalau kita tak mampu berdiri, kita duduk. Tak mampu duduk, kita baring. Tak mampu nak buat apa dah, paralyzed dah sebab stroke ke apa, masih lagi dengan akal. Kemudian Allah kata lagi dalam ayat lain, dan apabila dikatakan sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, surah Jasiyah ayat 32, dan hari kebangkitan itu tidak ada keraguan padanya, nescaya kamu menjawab, kami tak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja. Kami sekali-kali tidak meyakini. So Allah kata, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'ah. Hak, Allah guna perkataan hak. Dan ingatlah apabila dikatakan kepada mereka janji Allah tentang perkara yang hak, tentang yang pasti berlaku. Okey. Jadi itulah dia, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang akan berada, kita benar-benar akan yakin kelak adalah kita berada di akhirat. Apabila kita melihat perkara tersebut, kita merasai perkara tersebut. Pun begitu kata Al-Quran. Ada ayat dalam Al-Quran, Allah kata, wa innahu lahaqqul yakin. Dan sesungguhnya benar-benarlah ini, ia adalah suatu yang kebenaran yang diyakini, merujuk kepada apa? Merujuk kepada Al-Quran. Lihat. Jadi oleh kerana itu, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa hakul yakin ni sebenarnya kita boleh dapat di dunia lagi berdasarkan hadis Jibril yang panjang, yang menerangkan kepada kita apa itu ihsan. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itulah sebenarnya makam yang tertinggi ialah makam ihsan, peringkat tertinggi di mana kita seolah-olah kita dapat lihat Allah. Kita betul-betul menghadap Allah SWT. Kalau kita tak mampu buat demikian, kurang-kurangnya kita sampai kepada tahap muqarabah, iaitu dilihat oleh Allah SWT, pun cukup dah untuk membawa kita supaya kita tidak membuat sesuatu yang melanggar Allah SWT. Itu dia. Sepatutnya sebagai orang Islam, hakul yakin itu telah ada di dunia lagi sebelum kita kembali bertemu dengan Allah SWT. Without the proof pun, tanpa bukti pun, aku tetap yakin bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan aku yang menjadikan aku. Mustahil untuk aku jadi sendiri. Aku lihat pada agama-agama yang lain dah buat perbandingan agama, taklah aku jumpa agama yang sebegitu detail ini yang menjelaskan antara dunia dan akhirat ini. Di mana Al-Quran itu sama sahaja di mana sahaja di pelosok dunia mana pun tetap menggunakan Al-Quran yang sama. Itu menunjukkan bahawa apa yang kita belajar ini benar-benar datang daripada Allah. Tetapi kalau kita buat kajian lebih lanjut, kita akan dapat lihat bahawa Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah berdasarkan penggunaan perkataan. Sikit-sikit kita tengok pun kita nampak Allah memilih perkataan itu dengan sangat berhati-hati. Siapa yang mengkaji dia akan faham bahawa kenapa Allah guna akan mendatangkan kekaguman kita kepada Al-Quran itu sendiri. Baik, ayat 8 Allah kata, kemudian Allah kata, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, an-na'im. Kan kita dalam ihdinas siratal mustaqim tu, siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nikmat. Naim ni maksudnya nikmat. Jadi Allah kata kamu akan benar-benar ditanya atas apa sahaja nikmat yang Allah beri kita di dunia ni, pasti Allah akan tanya. Tidak ada siapa pun yang akan terlepas. Sebab tu ada riwayat hadis Tirmizi. Maksud hadis, sesungguhnya yang mula-mula ditanyakan kepada seorang hamba, yakni di akhirat nanti, adalah mengenai kesenangan dia. Yang dikatakan kepadanya. Kata tak tahu Allah atau malaikat bertanya, tapi itu yang akan ditanya, bukankah kami telah menyihatkan tubuhmu dan memberimu minum dengan air sejuk? Allah sebut air minum je. Allah tak sebut jus oren, Allah tak sebut nikmat-nikmat yang lain. Allah sebut air saja dah cukup untuk menyegarkan hati kita, yang itu pun akan ditanya oleh Allah SWT. Sebab tu hadis riwayat Bukhari. Ada dua macam nikmat yang banyak memperdaya kebanyakan manusia, itu kesihatan dan waktu lapang. Jadi segala yang diberi ini, apa sahaja, nikmat internet ke apa semua, handphone ke, semua akan ditanya kerana semuanya adalah pinjaman Allah SWT. Semuanya ada amanah Allah, wajib digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta, anak-anak, pasangan hidup, ilmu, semuanya adalah jambatan ke akhirat. Waktu tiga benda yang akan meninggal, semua akan meninggalkan kita kelak dia apabila kita masuk ke dalam kubur, kecuali apa? Amal jariah kita. Anak yang saleh yang mendoakan kita, dan ilmu yang bermanfaat. Itu tiga sahaja yang tinggal, yang bekal kita di akhirat ke
kelak. So Allah tak halang perkara tersebut, bahkan dia boleh jadi saham kita di akhirat, tetapi jangan sampai dia melalaikan kita. Sebab Allah berfirman surah Al-Isra ayat 36 bermaksud sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Itu 3 benda yang Allah akan tanya. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, perasaan kita, ilmu kita ni semuanya akan ditanya apa yang hendak dilakukan. Sebab tu kita doa setiap hari selepas subuh. Nabi ajar kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Tak semestinya agama sahaja, ilmu matematik, ilmu internet, ilmu grafik, apa sahaja, semua itu boleh membawa kita kepada jalan dakwah, membawa kita kepada manfaat manusia. Orang pandai buat jambatan, dia buat jambatan. Orang pandai turap jalan, dia turap jalan. Orang pandai masak, dia masak. Semua itu apa? Memberi manfaat kepada manusia, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Rezeki yang baik-baik. Kemudian apa? Amalan yang baik itu yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Yang itu kita minta setiap hari Nabi ajar, lepas subuh kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bahkan ada hadis pada suatu malam. Ini hadis yang panjang tapi saya ringkaskan saja dengan bahasa saya sendiri. Pada suatu malam Nabi keluar. Nabi keluar, dia terjumpa dengan siapa? Terjumpa dengan Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi tanya pada mereka, kamu keluar ni kenapa? Lebih kurang macam itulah. Tengah malam keluar. Kita keluar pergi 7-Eleven ke apa kan, beli Maggi ke apa. Dia keluar. Rupanya sebab apa? Lapar. Lebih kurang lah kita dengan sahabat. Lapar. Tapi kita lapar lepas pada tidur. Bangun lapar balik. Ni lapar memang tak makan lah. Lapar. So Nabi kata, aku pun samalah, lebih kurang maksud hadis. Aku pun sama. Dipendekkan cerita, dia orang jalan pergi cari satu sahabat, jumpa kat sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni, orang penduduk asal Madinah. So dapatlah, diringkas cerita, dapatlah setandan kurma, dapatlah seekor kambing. Tapi Nabi kata apa? Kemudian Rasulullah kata kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian benar akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat kelak. Itu satu hari yang orang dapat makan sedap sikit, kita kata macam tu. Yang itu pun akan ditanya. Bayangkan kita tuan-tuan. Ada kita rasa lapar macam sahabat, macam Nabi. Kita lihat dalam hadis lain macam mana ada satu hari tu Umar datang pergi jumpa Nabi. Umar nampak Nabi tengah baring ke atas tikar lah kita kata. Berbirat badannya, ada kesan. Sampai Umar menangis. Umar kata, engkau ni pemimpin negara macam ni. Bayangkan Perdana Menteri kita baring atas tikar macam tu. Dalam keadaan macam tu. Atau kita sendiri pun tak merasai perkara tersebut. Sebab apa? Sebab apa kita hidup dalam kemewahan. Kalau yang sebentar nikmat yang dirasai oleh Umar, Abu Bakar dan juga apa tu Rasulullah SAW itu ditanya, apatah lagi kita dengan nikmat yang cukup banyak ni. Nabi berdakwah dalam keadaan panas, saya berdakwah dalam keadaan kipas full. Bagi gerak lagi. Dalam keadaan cukup selesa, ada kursi, ada apa, air pun ada. Tapi mereka dalam keadaan yang orang kata bersusah payah, terpaksa perang demi mempertahankan akidah, tetapi kenikmatan yang mereka rasa sedikit itu pun ditanya, apatah lagi kita. Jadi apa? Sebab tu Allah kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah hendak kamu dustakan lagi? Kamu berdua sini merujuk kepada manusia dan kepada jin. Kedua-duanya akan ditanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah SWT ni cukup banyak sekali. Allah telah menjadikan memang semua tu wallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'a, memang Allah jadi untuk kita semua, tetapi perlu dipergunakan untuk apa? Membawa kita kepada jalan Allah SWT sebagai titi atau jambatan kepada kita, sebagai tempat kita bercocok tanam, hasilnya nanti kita dapat di akhirat. Seperti mana kita katakan tadi, Allah tidak pernah, Islam tidak bermusuh dengan perkara tersebut, anak, harta, apa-apa saja prasana yang ada, bahkan memang semua itu dijadikan untuk kita, tetapi janganlah menyebabkan kita lalai kepada apa tujuan asal kita dijadikan oleh Allah SWT. Itu tidaklah engkau dijadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepadanya. Itu dia. Allah SWT jadikan segala ni untuk supaya kita selesa, tetapi beribadah dengan selesa, tetapi janganlah perkara tersebut menyebabkan kita menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah jadikan untuk kemudahan kita beribadah, tetapi jangan kita tiba-tiba backfire Allah SWT pula, kita pula yang menggunakan perasaan yang ada ni untuk menjauhkan kita bahkan manusia yang lain daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya tuan. Speaker tuan.
Mikrofon Tuan Ellen. Tuan Ellen. Okey, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ayat ni macam uh, Muammar nak continue ke? Sila je. Bila tengok ayat ni, Masya Allah, apa rasa macam segala saat yang kita buat ni nak kena audit balik. So, kita buka kepada soalan. Inilah peluang yang baik sebab kita daripada Al-Qari'ah sekarang pergi macam ada kesinambungan dia kan. Dari segi apa akhirat tu dan apa muamalat kita, perbuatan kita di dunia ni yang berhubung dengan akhirat nanti, Masya Allah. Siapa yang ada soalan, please ambil peluang untuk tanya. Daripada chat pun boleh, sebab Ustaz pun boleh baca chat. Siapa yang dalam live group Facebook Persatuan Penduduk Tiara nak bertanya pun boleh, saya pun boleh tengok komen kat situ, saya akan sampaikan soalan ni pada Ustaz. So sementara tunggu mereka mungkin merangka soalan, saya nak mulakan juga soalan. Saya pun dari tadi tertanya-tanya soalan ni. Memang selalu sangat kita baca surah ni pun, tapi taklah memahami, mendalami macam tu sehingga hari ini. Alhamdulillah. Bila kata Allah SWT, dia kata hatta kala sampai 3 kali kan, yakin dan bila kau semua akan betul-betul yakin bila nampak betul-betul depan mata kan, dia kata kan. Adakah bermaksud orang-orang yang disebut mula-mula tu orang yang engkar, ataupun tidak semestinya orang engkar, tapi macam mana lalai tu adakah orang tu jenis yang engkar kan? Harap Ustaz faham maksud soalan saya. Kerana orang dia tak sedar pun apa yang dia buat tu, dia orang yang mengabdikan diri pada Allah, tapi kelalaian itu boleh berlaku pada orang yang macam ni juga, dan dimaksudkan macam tu. Boleh Ustaz? Okey. Ada ulama mengatakan bahawa kalau berdasarkan ayat 6, latarawunnal jahim merujuk kepada orang yang ingkar kepada Allah semata-mata lah. Itu dia mengatakan perkara tersebut. Tapi macam mana kita katakan tadi, Allah tak kata begitu. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa semua orang akan menyaksikan neraka tersebut. Maksudnya semua orang diperingatkan dengan perkara itu. Sepatutnya dia merisaukan semua orang. Sebab tu Allah tak kata ya ayyuhal kafirun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau saufa ta'lamun, Allah tak kata begitu. Allah tak sebut ya ayyuhal kafirun. Dalam surah Al-Kafirun Allah sebut dengan nyata. Allah kata apa? Kul ya ayyuhal kafirun. Apabila tidak sebut perkataan tersebut sama ada orang beriman atau tidak beriman, Allah kata kesemuanya. Allah tak kata manusia pun, ya ayuhan nas. Kenapa Allah tak kata manusia? Sebab dia melibatkan manusia dan dia melibatkan jin juga. Jadi melibatkan siapa sahaja yang berakal, siapa sahaja yang diberi nikmat oleh Allah SWT, yang diberi taklifiah kalau bahasa fiqah dia, bebanan untuk melakukan, semua orang perlu diperingatkan. Sebab tu Allah datangkan cerita berkenaan Yahudi apa semua. Allah bukan nak tunjuk Yahudi sebenarnya. Yahudi tu kebanyakannya memang tak nak beriman dah pun. No use for them pun. Mereka baca pun mereka tak nak beriman. Adalah beberapa yang nak beriman. Tetapi sebenarnya kepada umat Nabi Muhammad yang nak mengikut. Sebab apa yang nak mengikut ni sebenarnya yang selalunya terlalai. Harta ini boleh melalaikan sesiapa sahaja. Allah SWT tengah cerita pasal perang, tiba-tiba Allah cerita pasal riba. Ulama pun tak faham kenapa. Dalam surah Al-Baqarah, tak ingat surah apa, tapi ada satu surah tu, sampai ke orang yang selalu mengkaitkan ayat dengan ayat, dia pun tak mampu nak kaitkan. Kenapa dalam keadaan cerita pasal perang Uhud, pasal rampasan perang apa semua, tiba-tiba cerita pasal riba? Apa kena mengena? Adakah surah itu tersalah kita masuk kat situ? Tetapi kita pun sendiri tak tahu kenapa. Tetapi seolah-olah kalau kita nak kaitkan, mungkin kita lihat ada cerita pasal para sahabat diturun daripada Bukit Uhud nak dapatkan harta. Sedangkan itu harta yang halal. Allah kata kalau yang harta yang halal tu pun boleh membawa masalah, apatah lagi yang riba tu. Wallahualam, barangkali itu kaitan dia. Jadi kita dapat lihat bahawa harta ini bukan sahaja menarik perhatian manusia biasa seperti kita, bahkan para nabi dan para rasul juga tertarik dengan harta dan benda ni.
Nabi berkata, dijadikan untuk aku apa perhiasan ni kan. Ini antaranya perhiasannya wanita. Yang tertarik pada wanita itu bukan sahaja kita. Rasulullah juga tertarik pada wanita. Tetapi tertarik itu dengan jalan yang halal. Dengan jalan yang betul. Harta itu diambil dengan... Jadi peringatan ni bukan sahaja untuk orang kafir. Bukan sahaja orang lalai. Tetapi siapa sahaja boleh dilalai. Saya belum pernah diuji mungkin. Saya kata, wah apalah dapat duit, habiskan harta rakyat. Saya belum pernah diuji. Saya tak jadi menteri. Saya tak pernah diuji perkara tersebut. Dan kita minta jangan kita diuji dengan perkara yang tak dapat kita tanggung. Jadi kita bukan senang untuk mengatakan satu perkara. Kita boleh kata satu perkara selepas kita sendiri merasainya. Jadi peringatan ni bukan untuk siapa, bukan untuk orang-orang yang khusus, tentu saja untuk semua golongan. Jangan kita sampai kepada tersebut sebab ujian itu bukan ujian orang-orang yang lalai saja. Kita juga boleh dilalai oleh Allah SWT. Anytime, bila-bila. Sahabat pernah datang kan jumpa Nabi kan. Aku bila duduk dengan Nabi, rasa macam apa? Rasa macam beriman sangat. Bila duduk seorang-seorang, tiba-tiba lupa. Yang itu pun Nabi kata, tapi Nabi dia keluarkan penyiasan, dia kata sa'ah wa sa'ah. Ada masa dia, ada ketika dia. Menunjukkan Nabi tahu manusia macam mana pun dia akanlah lalai daripada Allah SWT. Cuma janganlah lalai ini menyebabkan kita terus lari daripada Allah SWT. Baik, tuan ada soalan. Sebut pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya kelak. Saya ada dengar pesanan orang tua kalau kita tersilap buat tindakan sesuatu, Allah tahu hati kita. Adakah niat hati yang baik saja cukup? Contoh marah pada anak, niat kita nak baiki dia tapi pendekatan itu marah. Okey. Ya, saya nak cuba soalan yang contoh. Okey. Ya, benar. Setiap apa yang ada dalam hati itu akan dipertanggungjawabkan. Apabila dia mendatangkan reaksi. Reaction. Kalau kita sendiri kata, kita rasa macam, rasa macam nak pergi mencuri lah. Rasa je. Tapi tak mencuri pun. Yang itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kita rasa nak mencuri, memang dah plan, tapi at the end of the day sampai pada hari tempoh tersebut, mati. Bukan kita yang batalkan. Yang batalkan itu Allah SWT. Mungkin kalau doa orang supaya jangan tempat dia rompak ke apa, mati kita. Yang itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Apa sahaja. Sebab tu bila kita niat dalam hati kita nak marah anak, kita nak baiki, jadi kita lihat macam mana pendekatan marah tu. Kalau marah itu kerana Allah sekadar ada kadar-kadar yang tertentu, itu boleh dikira sebagai okey lah. Tapi akan dipertanggungjawabkan. Allah akan nilai. Betul ke kamu ni marah anak sebab apa? Kalau soalan saya takut pasal saya pun buat. Marah anak betul-betul sebab apa? Sebab memang nak baiki atau ada sedikit-sedikit sebab tension, sebab kerja. Kadang-kadang kita ada buat benda yang berlebihan. Kita marah asalnya kerana Allah. Asalnya nak baiki. Tetapi ada perbuatan yang berlebih disupport daripada anasir-anasir luar. Contoh penat, letih, tension, nak buat masters lah apa semua lagi. Semua menyebabkan kita cramp. Kemudian kita lepaskan semua ke anak kita. Yang kononnya kerana hendak nak baiki anak, tapi ada sedikit-sedikit sebab apa? Sebab melepaskan emosi. Yang itu pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. So hati-hati. Itu orang kata bila dia ada kaedah kalau orang yang belajar anak-anak ni, sebelum kita nak pukul anak ke, kita tarik nafas dulu. 3 kali istighfar dulu. Tengok dulu, kaji dulu betul ke aku nak buat ni kerana ni takut kita menzalimi. Yang itu bukan yang bertanya saya juga selalu menzalimi anak saya. Kita buat kerana apa? Memang sebab nak didik, tetapi ada terlebih. Yang itu yang ni. So, orang kata biarlah tidak menghukum daripada kita tersalah menghukum kan. Apa sahaja akan ditanya oleh Allah SWT. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak huraian dari Ustaz mengenai apa yang saya terbaca mengenai hadis tentang solat dan dosa-dosa meninggal solat. Ada pendapat dari para ilmuwan mengatakan hadis palsu. Ya, seorang-orang membeli lampu hijau atas seolah buat seorang itu tak takut meninggalkan solat, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Okey, kalau katakanlah hadis-hadis itu pun hadis palsu, dia tidak ada masalah pasal memang banyak lagi ayat-ayat Al-Quran sendiri atau hadis-hadis sendiri yang menunjukkan kepentingan tentang solat itu. Bahkan ada ayat Quran yang mengatakan bahawa mengatakan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah SWT. Daripada ayat yang asal itu sendiri telah cukup untuk menunjukkan bahawa itu adalah satu kewajiban untuk solat. Cumanya kita tak boleh tambah satu benda yang tak benar lah. Contoh kita kata kalau meninggalkan maghrib, misalnya contohnya dosanya seperti berzina dengan ibu. Kalau kita letak macam tu, tak boleh. Contoh bila kita bercerita berkenaan dengan orang Kristian, saya sendiri terlibat dalam dakwah lah sebelum ni dengan pertubuhan dakwah. Jadi kalau kita nak cerita pasal Kristian sekalipun, kita tak boleh tipu. Kita tak boleh kata benda yang orang Kristian tak cakap.
ataupun kita kata pasal Syiah, kita tak boleh kata benda yang orang Syiah tak cakap. Kita tak boleh create satu benda yang tipu. Kita tak boleh kata macam, kalau kamu tak baca Quran 1 hari, kamu akan diazab dalam neraka 2 hari. Tak boleh. Dia mesti berdasarkan wahyu. Tetapi dari asasnya semua orang tahu, siapa yang tak solat, ia akan menyebabkan dosa. Siapa yang, bahkan ada hadis mengatakan bahawa tidak beragamalah kepada orang tu siapa yang tak solat. Seolah-olah macam tu. Sebab tu ada dalam hukuman pun, siapa yang tak solat, even dalam mazhab Syafi'i pun boleh, pemerintah boleh pancung kepala dia kalau dia tak solat. Itu antara yang disebut dalam kitab fiqh. Walaupun hadis itu palsu, tetapi asasnya telah ada mengatakan bahawa tak boleh tinggal solat lah. Sebab apa? Tidak beragama lah orang yang tidak solat. Yang memisahkan antara yang kafir dengan yang Islam itu adalah kata Nabi solat. Itu hadis dah cukup benar. Maknanya siapa yang tak solat boleh membawa kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Apa soalan tu? Sebab dia ada hadis. Memang kenapa orang buat hadis palsu? Ada orang buat hadis palsu sebab benda yang baik. Nak galakkan orang buat benda kebaikan. Tapi tak boleh. Kita tak boleh reka sesuatu yang tidak datang daripada Allah SWT. Sebab Nabi kata berdusta atas nama aku tak sama seperti berdusta dengan nama orang lain. Siapa yang berdusta atas nama aku akan tempat di neraka. Ini menunjukkan bahawa Islam ni sangat menjaga otentik dia. Aku bagi peringatan, bagi amaran, tapi berdasarkan Allah SWT, bukan datang daripada diri sendiri. So daripada asas semua dah ada bahawa Quran, hadis banyaklah bagi tahu asal tak boleh tinggal solat, semua tu banyak sekali. Jadi kita tak memerlukan yang palsu, kita dah ada yang sahih pun. Cuma nak cari dalam Bukhari Muslim pun ada, insya-Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Siapa ada soalan lagi? Sangat pagi ni sangat membuka tindak kesedaran, insya-Allah. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia teringat ni lah, macam ada satu hadis ataupun riwayat yang mengatakan Ibn Talha yang dia di kebun dengan dia kaya kan, lepas tu dia satu hari tu dia terlalai sebab dia sangat dia di kebun tu dia macam dia pasal kebun yang begitu cantik ke apa kan, lepas tu dia terlalai, dia kata dia sampai dia tertinggal solat berjemaah di masjid. Okey. Sampai to the point yang dia kata dia jual kebun dia tu atau dia sedekahkan sebab dia kata kebun ni pun menyebabkan dia terlalai. Itu untuk sahabat Nabi, ya. Dia level of dia punya tinggi macam tinggi. Macam kita ni kerja memang kadang-kadang kerja tak adalah nak kata penting sangat, tapi memang dah lalai sebab tengok dah nak masuk Zuhur dah selepas. Dah dekat masuk asar. Macam mana Ustaz, macam kita ni, bagi saya memang banyak sangatlah yang lalai-lalai ni. Kalau ikut ayat ni memang kita ni jauh sangatlah kalau banding dengan saya pun sama. Kita dalam depan, kalau tak tinggal tu alhamdulillah tak tinggal, tapi sikit lagi nak masuk waktu lain. Betul. Jadi itulah Allah SWT dia maha mengetahui kelemahan manusia tu sendiri, hamba dia. Sebab tu orang kata susuli kejahatan kamu dengan kebaikan, apa semua tu memperbanyakkan amalan itu dan memperbanyakkan taubat kepada Allah SWT. Yang dihukum ni adalah orang yang lalai di sini adalah sengaja lalai. Sengaja nak melalaikan diri. Sebab tu kalau kita lihat para sahabat, apabila berlaku perkara-perkara berikut, dia buangkan perkara yang melalai daripada hidup dia. Tapi sahabat lain, sahabat dia keyakinan dia kepada Allah SWT tinggi. Ada sahabat yang boleh bagi satu kebun dia tak ada hal, besok dia berniaga dia dapat balik. Dan kita ni susah sikit. Bukan semua orang ada kemampuan macam tu dan keyakinan macam tu, lalai esok menyalahkan Allah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, pertama ialah istighfar, kembali pada Allah SWT. Kedua ialah memperbanyakkan amalan-amalan lain. Yang tertinggal tu kena kodak lah, tentu sahaja. Dan juga sebenarnya dalam hukum fiqh pun lihat juga kepada apakah pekerjaan kita. Sebab tu fiqh ni luas. Yang ni pun bagus soalan. Sebab apa, kalau macam saya pun baru tahu juga bila saya belajar.
rupanya ada perbezaan antara syariat dan juga fiqh. Syariat tu apa? Syariat tu solat, syariat tu puasa, syariat tu begitu begini. Tetapi ada di sebalik itu ada hukum fiqh khusus kepada orang-orang yang betul-betul dalam keadaan susah. Misalnya dia doktor, dia tak boleh dia operation dia akan makan masa sampai kepada maghrib misal. So dia sembahyang zuhur siap-siap. Dia sembahyang zuhur dengan asar siap-siap, dia jamak kan. Itu antara perkara yang dia boleh buat. Tetapi kalau itu kerja dia betul-betul memang tidak memungkinkan dia untuk solat. So ada orang kata ke ruzah tertentu yang diberi kepada orang-orang yang tertentu yang boleh melakukannya lah. Tetapi kalau kita sengaja kita terlalai, kena istighfarah kembali pada Allah SWT dan cubalah sebolehnya untuk kata sembahyang awal-awal lah, sembahyang di awal waktu. Macam saya sendiri pun pengalaman sendiri sebab saya mengaji pukul 8. Tentu dah tak sembahyang isyak kan dekat masjid. Habis masjid 9.30 tiba-tiba kelas pula dengan OEM lah apa lagi. Dah terlalai dah sampai pukul 11, pukul 12. Kadang-kadang pukul 4 baru sembahyang, baru start sembahyang pula. Yang itu. Jadi berlaku. Jadi kalau seboleh-bolehnya kalau boleh kita awalkanlah. Tetapi tidak dihukum atas perkara yang diangkat panel itu atas panel yang terlupa. Terlupa, pengsan atau tertidur. Ataupun dipaksa orang. Orang tak bagi kita solat. Yang itu diangkat. Jadi kita harap-harap terlalai kita termasuk dalam terlupa lah. Terlupa. Bukan sengaja lupa. Terlupa. Harapnya sebab ada hadis-hadis lain yang memboleh. Tapi jangan jadi lampu hijau lah. Tapi sekadar untuk memujuk diri supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Di samping kita terus membaikkan diri lah. Saya teringat kata Tuan bila tanya soalan, saya teringat ada dalam YouTube tu orang tanya Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Dalam radio. Orang tanya dia macam mana ni Tuan? Saya selalu tertinggal solat. Saya tertidur. Saya tidur, saya bangun, saya tak bangun subuh. Dia kata, bangun sembahyang lah dia kata. Sebab itu diangkat oleh Allah SWT. Tapi dia kata dia siap sebut kunci loceng lah. Biar bunyi kling, bunyi macam itu. Supaya apa? Supaya ingat untuk solat. Mungkin kita boleh buat macam-macam cara, buat reminder ke apa. 15 minit lagi nak masuk asar ke zuhur ke. Tapi yang penting ialah apa? Yang penting ialah kita bertaubat atas apa yang kita buat. Kembali pada Allah. Memperbaiki diri. Jangan berhenti. Jangan putus asa rahmat Allah. Mujahadah itu akan terus. Bukan sahaja orang biasa, ustaz ke apa semua akan mujahadah sampai ke akhir kita bertemu Allah SWT. Mujahadah maksudnya berusaha untuk memperbaiki dirilah. Kekurangan diri jangan buat kita frust. Jangan buat kita jauh daripada Allah SWT. Sebab kekurangan diri itu menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah SWT. Sebab tu ada kata-kata walaupun orang tak setuju dengan perkara ni. Kadang-kadang ada perkara amalan yang menyebabkan kita rasa kita dekat dengan Allah SWT. Tapi sebenarnya kita jauh. Kadang-kadang ada orang buat dosa tapi dia kembali kepada Allah SWT. Itu yang Allah tengok. Kadang-kadang. Bukanlah jangan jadi lesen pula. Tapi kadang-kadang boleh berlaku perkara tersebut. Wallahu'alam. Terima kasih Tuan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Omar nak closing Omar? Okey, alhamdulillah kita dah sampai belum penghujung 1 jam sesi bersama sesi tadabbur bersama Ustaz Haikal. Jadi tengok pun soalan-soalan pun tambah baik alhamdulillah, dan kemusykilan pun insya-Allah kayak mana Ustaz selalu cakap, kalau mana yang dia dapat jawab dia akan cuba jawablah sebaiknya. Jadi surah hari ini pun cukup baik, selalu kita baca tapi mungkin tak dapat kesan sebagaimana Ustaz sampaikan tadi. Sampai Ustaz tunjukkan nikmat yang terlalu sikit para sahabat dapat tu pun akan ditanya apatah lagi nikmat-nikmat yang cukup banyak di hadapan kita pada hari inilah. Jadi alhamdulillah mungkin sebab dengan kelas kita pada hari ini kita akan lebih berhati-hati dan lebih mengingati Allah SWT dengan lebih dekat lagi lah muqarrabun. Jadi saja nak beritahu insya-Allah tadi dah beritahu sikit pada kawan minggu depan sebenarnya raya haji, jadi rasanya ramai yang agak sibuk mungkin dengan hal-hal keluarga dan juga sekolah buka pada hari Ahad Isnin tu. Jadi sesi minggu depan kita tangguhkan dulu dan kita akan bersiaran langsung, kita akan kembali balik mungkin minggu selepas tu, tapi kita akan beritahu balik lah insya-Allah. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Haji pada semua, pada Ustaz, dan jangan lupa kepada siapa yang ingin menyumbang, Ustaz sedang menjalani peringkat pengajian master dia. Jadi insya-Allah sama-sama kita, kalau siapa yang inginkan sumbangan dipersilakan insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih daripada saya dan terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan dengan surah Al-As dan